Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah nilai ekspor meningkat sebanyak 10.1% pada suku keempat 2022 didorong oleh kenaikan indeks nilai unit ekspor sebanyak 23.1%. Ini adalah disumbangkan oleh peningkatan indeks minuman, bahan api galian dan barang keluaran kilang. Kenaikan harga produk-produk tersebut di pasaran dunia adalah antara faktor utama kepada peningkatan indeks nilai ekspor. Dalam siaran media, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi, indeks volume ekspor mengalami penurunan 33.2% disebabkan oleh indeks minuman, bahan api galian dan pelbagai barang keluaran kilang. Jumlah nilai import meningkat 18.7% pada suku keempat 2022 didorong oleh kenaikan indeks nilai unit import. Peningkatan indeks nilai unit import disumbangkan oleh indeks bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan, bahan api galian dan barang keluaran kilang. Terma perdagangan bagi negara telah mencatatkan peningkatan 18.4% pada suku keempat 2022, terutama didorong oleh peningkatan minuman, bahan kimia dan bahan api galian. Laporan penuh indeks perdagangan barangan antarabangsa bagi suku tahun keempat 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.mofe.gov.pn. Ahli Majlis Penasihat Perniagaan APEC ABAC minggu ini menggesa Menteri-Menteri Perdagangan APEC untuk memanfaatkan cabaran yang dihadapi rantau ini, termasuk risiko alam sekitar, tekanan kewangan dan krisis kos sara hidup sebagai peluang untuk meletakkan rantau ini di atas landasan baharu mengenai kemasukan ekonomi berdaya tahan dan mampan. Perkara tersebut dinyatakan semasa sidang media mesyuarat ABAC yang berakhir kemarin di The Empire Brunei. Dominic Ng, pengerusi ABAC 2023 berkata sektor swasta bahu melihat kerajaan di rantau ini membangun melalui pengajaran yang diperolehi daripada menangani pandemik untuk menjadikan perdagangan yang lebih berdaya tahan, inklusif dan mampan untuk semua. Sementara itu, Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, pengerusi ABAC Brunei dan pengarah eksekutif kumpulan LVK Group of Companies, antaranya menzahirkan perasaan berbesar hati untuk menjadi tuan rumah dan mempamerkan yang terbaik daripada apa yang negara boleh tawarkan di peringkat tempatan, serantau dan global melalui proses APEC. Majlis Sambutan Hari Raya bersama Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan Brunei Darussalam OKP diadakan kemarin. Lebih 200 ahli Persatuan OKP serta keluarga dari keempat-empat daerah menghadiri majlis tersebut. Hadir Pengiran Haji Nur Halim bin Pengiran Haji Abdul Rahman yang dipertua OKP. Setakat ini seramai 400 orang kelainan upaya pendengaran berdaftar di bawah Persatuan OKP. Ditubuhkan pada 13 Jun 2010, ia bertujuan mengkaji maklumat statistik orang kurang pendengaran di negara Brunei Darussalam dan mengkaji keperluan warga OKP dalam mendapatkan pekerjaan. InsyaAllah pada bulan 9 ini kami akan mengadakan Deep Awareness Week dan insyaAllah nanti kalau ada undangan daripada negara Singapura yang akan jadi tuan rumah pada Sukan Orang Pekak kali yang kedua tu. Persatuan Gerakan Ibu Tunggal juga tidak ketinggalan meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri dengan mengadakan Majlis Ramah Mesra Aidilfitri. Majlis berlangsung petang kemarin di Kampung Sungai Akar.
Persatuan Gerakan Ibu Tunggal telah ditubuhkan pada 8 Disember 2021 dan mempunyai lebih 140 ahli dari keempat-empat daerah. Penubuhannya bertujuan bagi mengeratkan hubungan ibu-ibu tunggal di negara ini sebagai usaha memperkasa dan menyokong golongan berkenaan. Semasa ditemu yang Dipertua Persatuan Gerakan Ibu Tunggal menjelaskan perkhidmatan yang terbaik akan sentiasa diberikan dalam menyantuni hal ehwal kebajikan para ahli ibu tunggal, termasuk merancang beberapa aktiviti dan kursus. InsyaAllah juga akan kursus juga insyaAllah akan dibuat macam mana cara membuat makanan, kuih-muih dan juga jahitan. Ianya tujuannya untuk mendiri diri sendiri, untuk memberi pendapatan diri sendiri juga. Jadi katanya dengan adanya persatuan ini kami boleh bersatu memberi rancangan sehat kepada ibu-ibu tunggal lain dan juga memberi motivasi mana yang memerlukan. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri bukan sahaja dapat dirasakan oleh umat Islam, bahkan juga dirasai oleh ahli keluarga dan sahabat handai yang bukan beragama Islam. Hari Raya Aidilfitri dapat dijadikan jambatan untuk mengeratkan lagi hubungan dan perpaduan antara pelbagai kaum dan agama dengan kunjung-mengunjungi ahli keluarga dan sahabat handai serta bermaaf-maafan. Menurut Awang Alvin Wong, tiada perbezaan sambutan Hari Raya Aidilfitri dengan Tahun Baharu Cina dan berharap persefahaman antara pelbagai bangsa akan terus utuh dan dapat dipertingkatkan. All the different celebrations of the different culture and religion. Even when Chinese New Year, I encourage my Muslim friends, my Hindu friends, Christian friends, everyone to celebrate it. Selain berkumpul dan berkunjung-kunjungan, pelbagai cara atau trend dibuat dalam sama-sama memeriahkan lagi Syawal kali ini. Berbeza dengan keluarga ini, Hari Raya dimeriahkan lagi dengan membuat klip video bertemakan Hari Raya. Pewarta kami Haji Azizi Ahmad membawakan laporannya. Bermula pada tahun 2019, keluarga cucu cicit Haji Libut atau keluarga CCHL giat menghasilkan 5 klip video setiap kali datangnya Hari Raya Aidilfitri. Dengan tujuan untuk mengeratkan lagi silaturahim, video yang dihasilkan oleh keluarga ini juga telah menarik perhatian ramai di negara ini. Menurut pengarah dan penghasil video klip tersebut, klip video yang dihasilkan juga memberikan pendedahan kepada anak-anak muda di kalangan keluarga mereka menunjukkan bakat lakonan dan tarian. Mempunyai keluarga yang suportif juga memainkan peranan penting lah untuk membantu lagi saya untuk melakukan video tersebut. Karya tarian beramai-ramai juga di penghujung video dikoreografikan lagi dan diubah sesuai oleh penari-penari dari keluarga itu sendiri. Perasaan saya setelah video siap terasa happy lah kerana semua yang diplan dari storyboard dari awal lagi sebelum melakukan penggambaran sudah siap terhasil lah. Menerima komen yang positif di kalangan penonton, Awang Muhammad Nazmi Zikri juga tidak terlepas dari pelbagai cabaran ketika menghasilkan video tersebut. Namun dengan ketekunan dan kreativiti serta minat, belia ini menyahut cabaran tersebut sehingga membuahkan hasil yang unik. Cabaran yang saya atasi ketika membuat video ini ialah masa, iaitu masa untuk menghasilkan video ini sangat singkat kerana semua orang ada komitmen masing-masing. So dengan itu mengumpulkan keluarga, pergi satu rumah ke satu rumah untuk mengambilkan penggambaran itu juga adalah satu cabaran lah. Inspirasi untuk menghasilkan video ini adalah sejujurnya dari diri saya sendiri. Kerana pada mulanya membuat video ini adalah untuk suka-suka saja. Jadi semakin tahun semakin ramai orang menunggu video dari kami. So jadi menghasilkan video setiap tahun ini adalah rutin lah bagi kami. Selain dapat mengumpulkan semua ahli keluarga, pembuatan klip video Hari Raya seperti ini akan menjadi sesuatu yang akan dikenang sampai bila-bila. Kesungguhan dalam menghasilkan klip video kreatif seperti ini juga menunjukkan bakat belia di negara ini setanding dengan belia di luar negara. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTV.
Antara kemestian semasa Hari Raya adalah bergaya dengan baju raya dengan fashion menarik. Baju raya tahun ini semestinya istimewa kerana terdapat pelbagai fashion yang menawarkan rekaan dan warna-warna yang menarik. Kalau saya tengok fashion tahun sekarang ini mungkin lebih simple, cuma dia orang suka pasang les arah tangan sana sama di bawah. Tapi kalau fashion macam banyak fashion tidak terlalulah dibandingkan tahun-tahun lepas. Tahun ini macam lebih simple. Fashion yang ada pasang les. Sekarang lagi famous pasang les. Manik pun dorang itu bikin yang les punya, yang kosong. Kami pun ada itu yang manik punya. Patching pun banyak. Baju raya yang dihiasi dengan kain render atau lebih dikenali sebagai border lace antara rekaan baju raya yang kini semakin digemari di kalangan wanita. Lazimnya border lace diletak di pergelangan tangan baju menampilkan si pemakai tampil elegan dan cantik. Pelbagai jenis gaya dan corak menjadikan pakaian berlace mula mendapat tempat dan menjadi popular, terutamanya untuk dipakai pada majlis-majlis keramaian tertentu. Bagi sesetengah pihak, sentuhan moden yang diberikan ke atas baju kurung atau fashion itu dianggap lebih segar, lebih cantik dan mengikuti peredaran zaman. Apabila menyebut kuih penyaram, pasti ramai sudah tahu ia adalah kuih tradisional. Tetapi tidak semua tahu kuih penyaram dari daerah Temburong mempunyai keistimewaan tersendiri. Lebih-lebih lagi apabila dihidangkan ketika Hari Raya Aidilfitri. Apakah keistimewaan kuih tersebut? Izzatul Rashidah Yunus ada laporannya. Sebut saja kuih penyaram dari daerah Temburong. Peminat kuih muih tradisional akan mengaitkannya dengan kuih penyaram Dayang Nurul Ayuni binti Abdullah. Kaedah membuat kuih penyaram yang diwarisi dari keluarga mendorong Dayang Nurul Ayuni untuk memberi inovasi dalam proses pembuatannya bagi menambahkan lagi keenakannya sehingga ia diminati ramai. Ia tu goreng ranggup-ranggup tu. Ini penyaram ini bukannya kalau aku punya style, aku punya adik-adik lain lagi caranya, stylenya. Macam aku style aku buat penyaram ranggup saja. Pada awalnya, membuat kuih penyaram hanya sebagai hobi, tetapi lama-kelamaan ia menjadi sumber rezeki bagi Dayang Nurul Ayuni. Bagaimanapun, beliau tidak menafikan cabaran yang dihadapi semasa proses membuatnya. Kalau time menggoreng itu ia menjadi itu yang bagian set lah. Kalau aku banyak tu berbuang. Mula-mula tu memang menjadi sudahnya pertengahan sekarang baru tah. Ya. Mula-mula tu mesti tu banyak tu. Ini belum dibuang tu kanak-kanak makan tu apa. Apapun jenis kuih muih tradisional yang dihasilkan, inovasi diperlukan agar ia tetap menjadi pilihan ramai, terutama golongan muda. Cuba dulu, baru tahu rasanya. Laporan Izzatul Rashidah Yunus untuk Berita RTB. Ucapan Selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersumuka di Syawal ini. Auda kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Haji Awang Ali bin Haji Usman beserta keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin 2023. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Sukma ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga Haji Abdullah bin Moksen dari Kampung Sungai Bakong Lumut ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sukan. 7 ahli kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada seorang pengurus, seorang pegawai perubatan dan 5 atlet sukan lumba berhalangan melepas ke Phnom Penh, Kemboja kemarin bagi menyertai kejohanan Sukan Asia Tenggara atau Sukan C ke-32. Berada di lapangan terbang terbangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pertandingan lumba berhalangan akan bermula lebih awal pada 3 Mei 2023. Juga hadir Dain Zainab binti Haji Morosidi, Chef de Mission Sukan C ke-32.